Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Musannif rahimahullahu ta'ala, adapun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah, maka tiada ia haram. Seperti mereka menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus dan dengan ilmu hisab dan dengan ilmu kebomohan. Bahkan adalah ia harus selama tiada ada padanya tipu dan takabur, yakni sombong dan umpamanya. Kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, setelah mana menjelaskan kepada kita jenis-jenis riak ataupun kategori riak yang disebutkan pada sebelum ini, iaitu ada 6 jenis riak. Yang pertama, riak dengan tubuh badan. Yang kedua, riak dengan kelakuan. Yang ketiga, riak dengan pakaian. Yang keempat, riak dengan perkataan. Yang kelima, riak dengan pekerjaan. Dan yang keenam, riak dengan banyak murid. Maka sekalian itu semua, kata ulama, bahawasanya itu haram. Sekalian tadi, iaitu 6 jenis riak itu adalah haram. Bahkan hukumnya dosa besar. Jika seseorang itu dia ada salah satu daripada 6 jenis riak, maka sudah cukup dah. Dia telah melakukan perkara yang haram, bahkan dia dalam keadaan dosa besar. Apatah lagi ke-6 jenis riak ni ada pada dia, maka itu merupakan satu musibah yang besar bila mana seseorang itu tidak keluarkan dirinya daripada riak. Adapun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah, maka tiada ia haram. Jadi kalau satu orang dia nak sesuatu yang pada dia itu ada pada orang lain, dia menuntut pangkat ataupun kedudukan pada hati manusia, pada hati orang lain, yang bukan dari segi sudut ibadah, maka itu tidak haram. Contoh, mereka menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus. Kerana itu bukan dari segi sudut ibadah. Nak pakai, pakailah yang cantik-cantik, yang elok-elok, yang molek-molek, yang bagus-bagus. Silakan, tak jadi masalah. Kerana itu bukan dari segi pekerjaan ibadah. Dan dengan ilmu hisab, ataupun dia mempelajari ilmu kira, ilmu hisab, dan dengan ilmu kebomohan, ilmu perubatan. Bahkan adalah ia harus selama tiada ada padanya tipu. Jadi sekalian yang dituntut tersebut, memakai pakaian yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, mempelajari ilmu hisab ataupun ilmu perubatan, maka itu dituntut. Bahkan harus, selagi mana apa yang dikehendaki tersebut tidak adanya yang disebut sebagai penipuan. Dan juga takabur, dia lakukan tersebut tidak kerana sombong dan yang seumpama dengannya, maka itu tidak dinamakan sebagai riak, selagi mana dia bukan dari segi sudut an ibadah. Dan bahawasanya riak yang lebih besar, yang pertama, riak munafik dengan menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir.
maka ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Maka seterusnya kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, nak jelaskan kepada kita kategori-kategori riak. Tadi hak yang atas tu jenis-jenis riak, dan seterusnya riak ni ada kategori dia. Yang pertama, kategori yang pertama, riak yang lebih besar. Riak yang lebih besar. Riak seorang munafik dengan menzahirkan keimanan di luar tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam. Dia zahir je, nampak suka Islam, suka agama, tetapi dia menyembunyikan kekufurannya di dalam hatinya, dia sembunyikan. Ini riak yang lebih besar. Ini dipanggil riak munafik. Riak orang munafik. Munafik ni apa? Zahir saja. Dia menunjukkan gambar kasih, cinta, suka kepada Islam, suka kepada agama, tapi dalam hatinya kosong. Munafik, nafak ni kosong. Jadi pada zaman Rasulullah SAW ada orang munafik. Ada orang munafik. Dia pergi masjid. Dia tunjukkan bahawa dia tu sebagai orang Islam, tetapi hakikatnya hatinya kosong. Tidak ada iman, tidak ada Islam di dalam hatinya. Ini dia menunjuk-nunjuk. Dia pergi masjid, dia suka pada Islam, beramal ibadah. Itu dia menunjuk-nunjuk, itu namanya riak munafik. Ini riak munafik ni tuan-tuan, riak yang lebih besar. Riak yang lebih besar. Dalam hati dia tidak ada langsung akan Islam, apatah lagi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyembunyikan kekufuran dia di dalam hatinya. Jadi orang yang riak munafik ni dosanya lebih besar daripada syirik yang nyata. Syirik yang nyata ni syirik jali. Syirik jali, syirik yang nyata, terang, besar. Syirik ada dua, syirik khafi, syirik jali. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi, tak perasan tuan-tuan dia melakukan syirik. Ada yang syirik yang kedua, syirik jali. Syirik jali ni jelas-jelas terang, dia melakukan syirik. Contoh dia sembah busut ke, dia sembah pokok ke dan sebagainya. Itu betul-betul syirik jali, syirik nyata, jelas. Jadi orang yang munafik ni, dia menyembunyikan kekufurannya dalam hati. Dia pura-pura tunjukkan dia suka Islam, agama. Ini riak yang lebih besar, dipanggil riak orang munafik. Bahkannya orang yang riak munafik ni dosanya lebih besar daripada syirik jali. Dosanya lebih besar daripada syirik jali. Ini bahaya hal keadaan orang munafik. Dahlah dia munafik. Munafik ni dia ada dua. Satu munafik akidah, yang kedua munafik amal. Adapun pada zaman Rasulullah SAW itu munafik akidah. Artinya memang betul-betul mereka tidak berakidah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Adapun yang sekarang ini yang disebut ciri-ciri munafik, itu bukan munafik akidah. Yang kata Rasulullah SAW, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya apa? Iza tu'mina khana. Bila diberikan amanah, dia khianat. Adapun orang yang macam ini, dia diberikan amanah, dia khianat. Artinya dia tidak menjalankan amanah yang diberikan. Itu pun ciri munafik, tapi bukan munafik akidah, munafik amal. Adapun akhir zaman ni orang Islam, dia mempunyai ciri-ciri munafik, bukan ciri munafik akidah pada zaman Rasulullah, tapi munafik amal. Itu pun jika sekiranya memang betul-betul dia tidak melaksanakan dengan sengaja, tak melaksanakan amanah yang telah diberikan, baru dah dia ada ciri-ciri munafik.
Tetapi mungkin kalau dengan kelemahannya, tidak sengajanya dia cuai dalam amanahnya, itu bukan ciri-ciri munafik, tidak sengaja. Seperti mana juga yang disebut oleh Rasulullah, apa dia ciri munafik? Iza wa'adah, bila berjanji dia mungkiri janji. Kalau satu orang dia berjanji, kemudian tiba-tiba ada halangan yang menyebabkan dia tak dapat nak melaksanakan, bertemu pada waktu yang telah dijanjikan, itu bukan munafik, kerana dia bukan sengaja memungkiri janji. Adapun dia sudah berjanji dengan kawan dia nak jumpa pukul 3, sebenarnya dia nak kenakan kawan dia, dia tak nak jumpa pun, dia saja nak kenakan kawan dia supaya kawan dia tu tunggu lama, padahal dia memang tak mahu pun berjumpa, tapi dia buat perjanjian, maka dia mungkir janji, maka dia ada ciri-ciri munafik. Itu disebut sebagai munafik amal. Sebab tu jangan suka-suka kita main papah saja tuan-tuan. Kawan tu lewat setengah jam sikit, munafik. Dah jadi munafik lah ni. Suka-suka nak tuduh orang munafik. Tuan-tuan, tak boleh. Ini semua munafik tak? Kenapa? Dia tak jalankan amanah. Tengoklah sebab apa. Puncanya kena selidiklah dulu. Sebab tu tak boleh suka-suka tuan-tuan, untuk menyatakan seseorang itu munafik dari segi amalnya. Mungkin ada sebab-sebab yang tertentu, maka itu tidak termasuk daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah yang mempunyai ciri-ciri munafik. Jadi kategori yang riak yang paling besar, kategori yang pertama ni, riak munafik. Dan yang kedua, riak dengan ibadah yang wajib. Riak dengan ibadah yang wajib. Kategori riak yang kedua iaitu riak menunjuk-nunjuk dengan ibadah yang wajib. Seperti mereka yang sembahyang zuhur. Mereka yang sembahyang zuhur ia di hadapan orang lain, dan jika ia bersunyi seorang diri, nescaya tiada ia sembahyang. Contoh, dia sembahyang zuhur di hadapan orang lain, tapi bila tak ada orang, bila seorang-seorang, dia tak sembahyang pun. Dia tak sembahyang. Ini dipanggil riak dengan ibadah yang wajib. Nampak ada orang baru dia sembahyang asar, tak ada orang dia tak sembahyang asar. Ada orang baru dia sembahyang maghrib, tak ada orang dia tak sembahyang maghrib. Ini bahaya ni. Ini sangat-sangat bahaya. Orang yang macam ini dia riak menunjuk dengan ibadah yang wajib. Tak ada orang dia tak buat lah tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, min alamati ittiba'il hawa, antara tanda seseorang itu dia mengikut hawa nafsu, al-musara'atu ila nawafil khairat wa takasul anil qiyami bil wajibat. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, tanda seseorang itu dia mengikut hawa nafsu. Yang pertama, musara'atu ila nawafil khairat, dia bersegera dengan melakukan amalan-amalan yang sunat, akan tetapi dia bermalas-malas untuk mendirikan amalan-amalan yang wajib. Adapun amalan wajib dia malas nak buat. Amalan sunat, Masya Allah, tabarakallah, cepat, banyak dia buat dengan. Ini merupakan tanda-tanda dia mengikut hawa nafsu. Orang yang mengikut hawa nafsu ni, setiap tindakan dia, pemikiran dia, kelakuan dia adalah orang yang termasuk golongan yang dibinasakan oleh Allah. Sebab ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bila kamu melakukannya maka fatahlik, maka kamu akan binasa. Yang pertama, ittiba'u hawa. Hawa mutabba', terlalu mengikut hawa nafsu.
Terlalu mengikut hawa nafsu ni dalam tindakan dia, kelakuan dia, pemikiran dia, pekerjaan dia, amalan dia, maka binasa kehidupan dia. Maka antara tanda seseorang itu yang terlalu mengikut hawa nafsu, dia cepat melakukan amalan yang sunat tapi meninggalkan ataupun bermalas-malas melakukan amalan yang wajib. Itu maknanya dia sedang ditipu ataupun mengikut hawa nafsu. Ini bahaya tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Riak kategori yang ketiga, iaitu yang lebih kecil, bahawa tiada riak ia dengan fardu. Dia tidak menunjuk dengan ibadah yang fardu, bahkan riak menunjuk ia dengan ibadah yang sunat. Dia riak menunjuk dengan ibadah yang sunat. Dan apabila ada ia pada tempat yang sunyi, tak ada orang, nescaya tiada mengerjakan ia akan ibadah yang sunat itu. Kalau ada orang, dia buat sembahyang sunat. Sembahyang sunat ba'diyah dia buat, sembahyang sunat qabliyah dia buat. Bukan 2 rakaat, 4 rakaat lagi. Sembahyang sunat duha dia buat. Bukan 2 rakaat, 6 rakaat duha. Bukan main. Tahajud. Bukan 2 rakaat, 8 rakaat. Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa? Sebab ada orang. Dia nak tunjukkan bahawa dia rajin melakukan amalan yang sunat. Perkara-perkara yang sunat. Maka jika ini berlaku tuan-tuan, dia sebenarnya sudah berada ataupun bertapaknya sifat riak juga. Walaupun dia agak lebih kecil riaknya itu. Riak kerana apa? Riak dengan ibadah yang sunat. Tak ada orang tuan-tuan, tak ada tahajud, tak ada duha, tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah. Tak ada semua. Sebab tak ada orang. Sebab tu hati-hati dalam kita melakukan ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunat. Cuma tinggal lagi tuan-tuan, syaitan ni kalau orang yang tak biasa mengamalkannya, sama ada yang wajib maupun yang sunat, pada permulaan dia nak mengamalkan dia tuan-tuan, syaitan ni dia akan usaha untuk menggagalkannya. Syaitan dia akan usaha supaya seseorang itu tidak melakukan amal ibadah dengan meletakkan rasa bahawa jangan buat, nanti riak. Maka dia pun tinggal. Maka dia tinggalkan amal ibadah itu bukan kerana Allah, tapi kerana orang. Itu pun riak. Tertipu dengan mainan syaitan, nampak? Licik. Syaitan ni tuan-tuan, jangan kita tertipu. Dengan kita meninggalkan amal ibadah bukan kerana Allah. Tapi kalau kerana Allah, itu yang dituntut. Tapi lain kerana Allah Ta'ala, dah letak beramal, dia tinggalkan amal. Tapi kerana orang, kerana manusia, maka itulah riak. Seperti mana yang disebut oleh para ulama sufi. Sebab tu hati-hati dalam kategori riak ni. Jangan salah satu daripada 3 kategori tersebut, walaupun satu bertapak dalam diri kita, dalam hati kita. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi riak itu menolak akan segala sebabnya, iaitu 3 perkara. Dan seterusnya kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, apa punca ataupun sebab riak, dan bagaimana nak mengubati riak kalau sudah terkena penyakit riak. Jadi kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, ketahuilah ubat bagi riak itu apa dia? Menolak akan segala sebabnya. Yang pertama, jauhkan diri kita daripada sebab-sebab yang menyebabkan boleh jadi riak. Kena jauhkan tuan-tuan, jangan dekat. Itu bagaimana kita nak mencegah daripada riak ni. Sebelum terkena, jauhkan dulu. Jauhkan dulu daripada sebab-sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu riak. Iaitu 3 perkara. Yang pertama, kasih akan dipuji. Yang kedua, takut dicela. Dan yang ketiga, loba akan umpama harta.
Ni 3 perkara ni tuan-tuan, usahakan untuk jauhkan. Kalau tak jauhkan, maka besar kemungkinan tuan-tuan dia boleh kena penyakit riak. Yang pertama apa dia? Yang pertama, kasih akan dipuji. Suka kepada pujian. Suka tak tuan-tuan orang puji? Tak berani nak cakap. Nanti dapat detect hati masih kotor. Hati masih kotor. Bila hati kita, kalbu kita masih lagi suka kepada pujian, kasih kepada pujian, suka orang memuji, masih nak lagi, masih seronok, masih suka, masih mengharap. Kalau buat sesuatu tu, pujilah. Senyap je lah. Tak. Ataupun like lah. Tak. Masih nak kepada pujian, itu masih lagi hati masih kotor. Hati belum betul-betul bersih. Itu kena sental lagi tuan-tuan. Kena sental betul-betul lagi bersih. Sampai satu tahap, kita buat apa jua sekalipun, sampai zero, kosong. Tak perlu kepada mengharapkan pujian. Kalau orang puji pun tak terangkat tuan-tuan. Kalau orang puji pun tak kembang. Kalau orang puji tuan-tuan, dia gembira, kembang semacam je, sampai tak boleh lelap malam. Something lagi tu. Tengang-ngiang, Ustaz, kenapa? Ada orang puji saya tadi. Jauh lagi lah. Dah. Apa kata-kata yang kita sebut dulu? Hati bersih apa dia? Tanda-tandanya? Puji tidak terbang, keji tidak tombang. Itu penanda arasnya. Bila orang puji, kita tidak terbang, kita tak kembang, tak seronok, kita seronok. Dan orang keji, kita tidak tombang, tidak down. Hati di tahap yang baik tu, kalbu dah bersih dah tu. Tak kisah tuan-tuan. Maknanya pada dia, hati yang bersih ni, puji keji sama. Boleh tuan-tuan samakan macam tu? Mana sama Ustaz? Puji lain, keji lain. Tak, kena. Sampai satu tahap, puji keji sama. Orang puji pun saja je, orang keji pun saja. Tak kisah. Kenapa tak datang? Kecil hati Ustaz. Kenapa? Orang keji saya. Kecil hati. Tak? Semua melibatkan hati. Orang marah, kecil hati. Orang marah, sakit hati. Orang marah, pecah hati. Semua berkaitan dengan hati tu. Sebab tu hati ni kalau dia betul-betul bersih tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Tiada apa yang dia perlu takutkan, khawatirkan. Tak ada kesedihan yang akan melanda kehidupan dia. Tak ada. Semua tu tak ada. Bila hatinya bersih. Sebab tu para awliya, para wali min awliyaillah, apa dia punya alamat ataupun tanda dia itu, dia merupakan wali min awliyaillah, hatinya bersih. Hatinya bersih. Bila hati bersih, para wali min awliyaillah ini, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sedikit pun dalam hati dia, kehidupan dia tidak ada ketakutan, kegentaran. Tak ada. Kepada siapa sekalipun, apatah lagi makhluk, tak ada. Walahum yahzanun, sedikit pun dalam kehidupannya tak akan ada kesedihan, kemurungan, apa lagi, kegundahan, tak ada. Stres tu termasuk adik-beradik kepada sedih, kegelisahan, kegundahan. Artinya masih lagi hati dia bermasalah. Kalau hati bersih tuan-tuan, perkataan stres tu tak ada. Apa bahasa Melayu stres? Tekanan. Tekanan tu tak ada. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nampak? Itu tanda dia tuan-tuan. Jangan pula perasan pula, ustaz ni nak kenakan aku lagi. La ilaha illallah.
Tak ada. Itu kita nak kenal kondisi kalbu kita macam mana. Itu dia punya tanda-tanda. Kalau stres lah tuan-tuan, kalbu kita kita tak boleh manage lagi. Betul-betul kalbu kita belum suci, belum bersih. Kena bersihkan betul-betul tuan-tuan. Takhalli, kosongkan, baru kita hiaskan dengan sifat mahmudah. Tahalli, baru datangnya sabar, pemurah, pengasih, penyayang. Nampak? Memang betul-betul kena bersihkan, barulah dihias tahalli. Sebab tu kena belajar dia punya rukun dalam pembersihan hati ni, pembersihan kalbu ni. Kena benar-benar bersih dulu, barulah tuan-tuan dihiaskan dengan sifat-sifat mahmudah. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka jauhkan suka kepada pujian. Kita dapat jauhkan, insya-Allah kita tak akan terkena penyakit riak. Kalau masih lagi kita suka kepada pujian, maka besar kemungkinan dia boleh ada penyakit riak. Dia boleh ada penyakit riak. Adapun kasih akan dipuji, maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh banyak di dalam peperangan, supaya dikatakan akan dia orang yang berani. Contoh kata ulama, orang yang masih lagi seperti mana suka kepada pujian ni, satu orang yang bersungguh-sungguh, dia perang, dia lawan dengan musuh dia, yang mana musuh dia ramai dalam peperangan tersebut, sampai musuh dia tumpu fokus kepada dia, serang kepada dia, dengan niat apa? Supaya orang puji dia sebagai seorang yang berani. Sebagai seorang yang berani, dia sungguh-sungguh lawan musuh, sebagai nak tunjuk sebagai seorang yang berani. Itu maknanya apa? Dia masih lagi suka kepada pujian. Suka kepada pujian. Dan ubatnya barang yang telah terdahulu pada ubat kasih akan kemegahan, dan iaitu bahawa mengetahui ia akan bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan sahaja, tiada ada kesempurnaan yang sebenar. Jadi ubatnya apa? Contoh yang telah disebutkan sebelum ni dalam tajuk apa tu? Tajuk ubat untuk penyakit suka kepada kemegahan ataupun kepada pengaruh. Iaitu dia kena sedar bahawa pujian ni hanya kesempurnaan yang waham. Waham ni yang dirasakan. Waham yang dirasakan sahaja, bukan kesempurnaan yang sebenar. Maknanya tak ada apa-apa pun, orang tak puji pun tak apa. Orang tak puji pun tak apa. Yang penting kita nak pujian daripada Allah. Itu yang sebenar. Artinya apa tuan-tuan? Dia tak ada datang ke apa-apa kebaikan pun sebenarnya. Dia tak ada datangkan apa-apa kebaikan. Maka tiada ada faedah baginya. Maksudnya itulah, tak ada datang apa-apa kebaikan, tak ada faedah. Bahkan rugi semata-mata. Bahkan ia adalah satu perkara yang kerugian. Sikit-sikit nak orang puji, sikit-sikit nak orang puji. Orang tak puji, tension, stres. Ini bahaya. Hilangkan, jauhkan perasaan suka kepada pujian. Suka kepada pujian. Buat sajalah tuan-tuan. Dan lagi ubatnya bahawa mengetahui ia akan cerca Allah Ta'ala pada hari kiamat dan seksanya. Dan ubat bagaimana nak menghilangkan suka kepada pujian, maka kita kena tahu cercaan, kutukan Allah Ta'ala ni kepada orang yang suka pujian, orang yang ada penyakit riak ni, dan bahkan akhirat nanti sesaan Allah Ta'ala sangat pedih pada orang yang ada penyakit riak. Diriwayatkan bahawasanya orang yang riak itu diseru akan dia pada hari kiamat dengan 4 nama. Akhirat nanti orang yang ada riak ni dalam kehidupan atas dunia, dia riak pada amal ibadah dia dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan panggil dia pada hari kiamat ni dengan 4 nama.
Ya murai, ya ghawi, ya fajir, ya khasir, izhab fakhuz ajraka mimman amilas lahu fala ajra laka indana. Artinya, ya murai, hai orang yang riak. Ya ghawi, hai orang yang sesat. Ya fajir, hai orang yang jahat. Ya khasir, hai orang yang rugi. Ini 4 nama panggilan yang akan dipanggil nanti bagi orang yang riak nanti di hari akhirat. Sama ada akan dipanggil sebagai orang yang riak, ataupun orang yang sesat, ataupun orang yang jahat, ataupun orang yang rugi. Semua ni tuan-tuan tak ada faedah. Panggilan tu tak ada faedah. Maka bila dipanggil dengan 4 nama tersebut bagi orang yang riak nanti pada hari kiamat, lalu izhab fakhuz ajraka mimman amila lahu fala ajralaka indana. Maka bila dipanggil dengan 4 nama tersebut, maka diseru lagi, pergilah kamu, ambil olehmu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau kerananya, maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami. Jadi bila dipanggil dengan nama tersebut, confirm tuan-tuan, dia adalah orang yang celaka. Dia dipanggil dengan 4 nama tersebut, maka Allah Ta'ala halau dia, pergilah cari kepada orang yang kamu dulu ibadah, kamu buat kerana dia, bukan kerana aku. Pergilah kepada dia. Maka dekat hari ini, hari akhirat ni, hari kiamat ni, maka tak ada separang pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak berikan kepada orang yang riak. Rugi lah. Ibadah 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, tapi tak ada pahala nanti kita akan ambil nanti di hari akhirat. Satu kerugian yang amat besar. Sebab tu hati-hati dalam ibadah kita, bahawa pastikan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang tadi pada permulaan syaitan dipandai tuan-tuan, supaya kita dia meninggalkan ibadah. Kadang dia kata apa, jangan buat nanti riak. Kita pun tak buat. Bila tak buat pun kerana orang pun riak. Maka nak hilang perkara tersebut tuan-tuan, adalah kena buat juga dan berterusan. Istiqamah. Nanti hilang perasaan tu. Hilang perasaan godaan, bisikan syaitan tu. Jangan pergi je kuliah, nanti orang kata ustazah, nanti orang kata alim sangat. Dia tak pergi. Kenapa tak pergi? Takut nanti orang kata alim sangat pula, duk tunjuk belajar pula. Dia tak pergi tu riak lah. Tapi kalau dia pergi, dia takut bisikan-bisikan tersebut. Maka nak hilangkan bisikan tersebut tuan-tuan, maka kena teruskan pergi, kena lawan. Kena lawan, teruskan, nanti hilang. Lama-lama penatlah syaitan tu tuan-tuan. Dah dia penat bisik, degil betul ajar ni, dia pergi juga. Lama-lama dia tak bisik lah, hilang lah tuan-tuan. Satu orang dia bawa balik haji, dia nak pakai serban. Semangat pakai serban kan? Dekat sana pakai serban 40 hari pakai serban. Semangat. Balik-balik, Allah, tak biasa pakai serban. Nanti orang kata apa pula alim benar. Ni tok lebay mana pula ni, besar no kat atas kepala apa benda tu. Dia tinggalkan pakai serban. Kerana apa? Takut orang duk kata macam-macam. Maka dia tinggalkan pakai serban, takutkan orang tadi duk kata macam-macam. Itulah riak. Jadi macam mana nak hilangkan bisikan tersebut? Pakai je terus. Hari pertama pakai, hari kedua pakai, hari ketiga pakai, hari keempat pakai. Mungkin sampai hari yang ke-10 syaitan bisik juga, jangan pakai. Lama-lama dia bosan tuan. Degil betul Pak Haji ni. Lama-lama dia tinggalkan lah. Terus. Itu nak kena buat tuan-tuan, nak hilangkan semua tu kena istiqamah. Dia akan biasa je nanti, hilang. Kalau dia tak lawan tuan-tuan, habis. Dia tak lawan, dia akan terus. Maka kita tak akan dapat beramal. Tak akan beramal. Syaitan dipandang licik tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita tidak melaksanakan amal ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila mengetahui ia akan seksa Allah Ta'ala dan cercanya ni kutukannya Allah Ta'ala,
Kerana riak itu, nescaya mudah atasinya meninggalkan riak kerana suka dipuji manusia itu. Seperti mereka yang mengetahui ia akan ada racun di dalam air madu, maka mudah atasnya meninggalkan air madu itu. Bersalahan berbeza mereka yang tiada mengetahui ia akan racun yang di dalamnya, maka tertipu ia dan minum ia akan dia, maka binasa ia. Maka kena tahu tuan-tuan, iaitu ada ilmu. Apa kutukan Allah Ta'ala bagi orang yang ada riak? Apa cecaan Allah Ta'ala kepada orang yang riak? Dan apa nanti mereka yang akan diazab oleh Allah Ta'ala, diseksa oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti dengan sebab riak? Itu kena tahu. Apa ancaman yang Allah Ta'ala beri? Supaya apa? Supaya dapat sedarkan hati kita dan dapat elakkan supaya jangan ada riak. Jangan ada riak. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Tadi ada seorang sahabat saya dihantar satu video. Satu orang ditunjukkan cara-cara macam mana nak masukkan duit dalam beg duit. Ada beg duit, nak masukkan duit. Nak masukkan duit ni, nak ambil duit, nak masukkan duit, dia ada doa dia. Dia ada doa dia. Nak masukkan duit tu ada doa dia, nak ambil duit tu ada doa dia. Maka dia pun bagi contoh beg duit dia. Kemudian dia ambil duit. Dia ambil duit tu, duitnya banyak tuan-tuan. Sebebat ni. Ni contoh tuan-tuan dia beritahu. Sahabat ni dia cakap dengan saya, dia kata, Ustaz macam mana ni? Dia ni riak ke? Tunjuk duit banyak. Tunjuk duit selai, sudahlah, sudah cukup. Dia nak ajar tentang doa, masukkan duit, ambil duit. Tapi kat situ dia ambil duit sebebat ni tuan-tuan. Okey tuan-tuan, dia kata, okey ni contoh ni duit, tebal ni, tebal. Okey, bila masukkan duit dalam beg duit, baca apa? Bismillah fi kanzilah. Dia pun masukkan duit. Habis duit banyak sebebat. Okey, bila nak keluarkan duit, ambil duit, bismillah min kanzilah. Dalam ramai-ramai tu orang komen, riak betul. Dah. Kalau ia pun nak ajar doa, masuk duit, ambil sekeping sudahlah. Ni ambil sebebat nak buat apa? Dah. Macam mana Ustaz? Riak ke dia? Dah. Itu bukan pekerjaan ibadah. Hak ambil duit tu apa semua tak ada. Dia ambil duit nak tunjuk tu, riak tak? Tak. Sebab riak adalah dari segi ibadah sahaja. Itu perbuatan dia, hak ambil duit. Tak kisahlah tuan-tuan, atas dia lah dia nak ambil banyak sebab dia banyak duit. Itu je. Yang orang tu dia geram, dia kata riak tu sebab dia tak ada duit. Dia tak ada duit. Tak. Fokus kepada itu sajalah. Dia nak ajar, nak tuan-tuan ambil duit, masuk dalam uncang, masuk dalam tabung, masuk dalam beg duit, baca apa? Bismillah fi kanzilah. Dengan nama Allah aku masukkan pada khazanah Allah. Tu doa masukkan duit. Dah, ambil duit gaji dalam ATM, keluarkan, masuk beg duit tu, bismillah fi kanzilah. Dengan nama Allah aku masukkan duit ni pada khazanah Allah. Nak ambil pula, nak ambil bismillah min. Tadi fi. Ni nak ambil min. Bismillah min kanzilah. Dengan nama Allah aku ambil duit daripada khazanah Allah. Siapa yang amalkan ni tuan-tuan, insya-Allah duitnya tak putus-putus. Duitnya tak habis-habis. Bukan tak putus-putus bersambung itu, bukan. Bukan, maksud tak habis-habis lah, tak luar. Ada je tuan-tuan. Sebab yang dia ambil tu daripada khazanah Allah. Yang dia masukkan tu pada khazanah Allah. Jadi insya-Allah tak habis-habis tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan buatlah, amalkan. Amalkanlah insya-Allah. Ambil duit, masuk dalam beg duit ke, masuk dalam uncang ke, bismillah fi kanzilah. Nak ambil bismillah min kanzilah. Insya-Allah tuan-tuan. Duit sentiasa ada sampai hujung bulan. Gaji pun tak usik. Gaji pun tak usik. Tapi kalau mujarab jadi belanjalah kawan.
Bukan duk makan seorang. Belanja duk kawan tuan-tuan. Itu memang betul. Itu doa dia. Memang dia ajar doanya tu lah. Dia ajar doa. Begitu. Cuma yang tadi saya nak fokus tadi, soalan dia kata apa? Riak tak Ustaz? Riak tak? Saya kata tang mana riaknya? Tu dia ambil duit sebebat tu, dia masukkan dalam beg duit dia. Lah, itu bukan riak. Riak pada ibadah. Riak pada ibadah. Umpamanya dia datang kuliah pada malam ni, dia pakai baju paling cantik. Baru beli semalam, memang nak pakai untuk kuliah. Baju dia lip lap ke apa dan sebagainya, macam-macam lah. Riak tak dia? Tak ada masalah. Dia pakailah pakai yang bagus ke, yang elok ke, cantik ke, tak masalah. Riak tu pada ibadah. Pada ibadah. Ni semua dia pepah semua. Pada orang tu keluarkan duit. Dah dia memang banyak duit, tak apalah. Dia masukkan. Itu maka tidak ada kaitan tentang yang disebutkan sebagai riak. Jadi sebab itu bila mana kita tahu apa kutukan Allah, cecaan Allah, siasaan Allah bagi orang riak, maka insya-Allah kita akan usahakan hati-hati supaya jangan ibadah kita itu ada riak. Menunjuk-nunjuk dalam ibadah, maka siasaan Allah Ta'ala sangat pedih di hari akhirat kelak. Tambahan lagi menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya sangat besar ruginya dengan membeli pujian manusia dengan cela dan seksa Allah Ta'ala. Artinya tak ada apa faedah pun tuan-tuan. Kita nak mengharapkan pujian orang, dalam hati kita suka kepada pujian, bahkan benda tu rugi. Tidak membawa apa-apa faedah sampai kepada akhirat sekalipun. Bahkan orang yang macam ini akan dicela dan mendapat sesaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat rugi. Sangat-sangat rugi bila masih lagi memerlukan kepada pujian, kasih kepada orang memuji kepada kita dan sebagainya. Dan akan bahawasanya suka manusia itu tujuan yang tiada bisa didapati, yang boleh didapati. Dan barang siapa menuntut kesukaan manusia dengan murkanya Allah Ta'ala, nescaya menjadi Allah Ta'ala akan mereka itu murka baginya. Siapa yang berkehendak kepada sukakan manusia dengan murkanya Allah, yang dia tuntut tu, yang dia nak tu pujian orang, sukakan orang, sedangkan itu perkara yang Allah Ta'ala tak suka, tapi dia buat juga, pasti tuan-tuan, Allah Ta'ala akan jadikan dia seorang hamba yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala benci dengan dia. Sebab tu tuan-tuan, jangan sampai ada apa yang kita buat, apatah lagi ibadah, semata-mata nak sukakan orang, supaya orang suka dengan kita. Supaya orang puji kepada kita. Maka pasti di sana ada kemurkaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu jangan pandang remeh tuan-tuan perkara-perkara maksiat ataupun dosa, kerana di sana adanya kemurkaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sembunyikan dalam mana-mana maksiat dan dosa. Walaupun dosa tu dosa kecil, walaupun maksiat-maksiat tu yang ringan, jangan pandang enteng, jangan pandang remeh dengan maksiat-maksiat yang kecil, dosa-dosa yang kecil. Kerana mungkin yang kecil itulah mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan tuan-tuan anggap segala benda maksiat, dosa itu adalah perkara yang besar, perkara yang besar. Adapun sebab riak yang kedua, maka iaitu takut dicela manusia. Riak yang pertama apa tadi? Suka kepada pujian. Yang kedua iaitu maka takut dicela manusia. Artinya apa? Takut kepada kutukan manusia. Tak boleh dengar orang kutuk dia, cerca dia, hina dia. Kalau orang duk khabar pada kita, Ji, semalam ada Haji tu dia kutuk Haji, dia kutuk belakang, dia cerita tak baik Haji, kita pun terasa tuan-tuan. Kita ada terasa takut dengan kutukan orang, ataupun buat-buat sesuatu, takut nanti orang kutuk kita pula. Dia ada takut dengan kutukan manusia. Itu hati-hati tuan-tuan.
boleh dia terkena dengan penyakit riak. Kena jauhkan ni. Jauhkan, jangan ada takut kepada kutukan orang, dicela oleh manusia. Maka ubatnya takut dicela manusia ni, bahawa menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya cela mereka itu tiada memberi mudarat. Ubatnya macam mana tuan-tuan? Kita kena faham, kita kena tetapkan dalam hati kita, dia cela kita tu, dia hina kita tu, dia kutuk kita tu, tak ada apa-apa tuan-tuan. Tak ada benda yang boleh mendatangkan mudarat pada kita. Tak. Adakah dia kutuk kita terus kita demam? Dia caci kita terus kita sakit? Dia hina kita terus tak boleh berjalan? Mana ada benda mudarat? Tak ada je siapa. Dia kutuklah sebakul sekalipun, esok tetap juga sarapan roti canai. Nasi lemak makan juga. Tak ada apa pun. Jadi kalau kita faham tentang tu tuan-tuan, jangan ambil hati. Jangan takut. Nampak? Tu ubat dia. Kena tetapkan dalam hati bahawa kalau mereka cela sekalipun, hina, kutuk, tak ada mendatangkan mudarat. Tak ada. Tak ada mendatangkan mudarat. Tuan-tuan tahu mudarat? Perkara yang berbahaya lah. Perkara yang mudarat. Mudarat tu bahasa Arab. Orang kita pun sebut mudarat. Perkara yang berbahaya. Tak ada. Maka cela mereka itu tiada memberi mudarat ia akan dia jika ada ia dipuji pada sisi Allah Ta'ala. Jadi kata ulama' bahawasanya bahawa ubat bagi takut kepada kutukan celaan manusia ini, bahawa dia tidak akan mendatangkan mudarat jika dia dipuji di sisi Allah Ta'ala lah. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Teruskan saja, tak ada masalah. Jangan khawatir dengan kutukan, hinaan, cecaan manusia. Sampai tahap dapat tu tuan-tuan. Sampaikan orang ceca, orang hina, orang kutuk, maka tidak ada memberikan kesan pada dalam hati kita. Sikit pun dia kutuk kita, dia ceca kita, esok tiba dapat gaji, dapat separuh. Apa separuh? Ada dapat separuh gaji? Tak ada tuan-tuan. Dia tak datangkan mudarat kepada dalam kehidupan kita ke dan sebagainya. Dan menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya tiada mengerjakan ia akan riak yang sebab bagi murka Allah Ta'ala, kerana takut akan cela makhluk yang tiada memberi mudarat. Apatah lagi dalam kita membuat amal ibadah, kita yakin bahawa yang datangkan manfaat, yang mudarat itu daripada Allah Ta'ala. Jadi oleh itu tuan-tuan, kita tak perlu takut dengan kutukan, celaan manusia itu sendiri yang sedikit pun tak boleh mendatangkan mudarat maupun manfaat. Tak ada. Yang tadi pun kalau orang puji kita, terus gaji kita naik, ada? Tak ada. Tak ada. Jadi kalau kita faham tu tuan-tuan, kita tetapkan dalam hati, insya-Allah Allah Ta'ala jauhkan kita daripada riak. Dan memada akan dia oleh bahawasanya manusia jika mengetahui mereka itu akan kasat riak yang di dalam hatinya, nescaya benci mereka itu akan dia. Cukup tuan-tuan jika kita dok yakin bahawa jika orang tahu ataupun kita tahu niatnya riak yang ada dalam hati kita, kita tahu dah tuan-tuan, maka pasti mereka akan benci kepada riak. Maknanya apa ni? Kesan daripada riak tu mendapat kutukan Allah, cecaan Allah, sesaan Allah Ta'ala di hari akhirat. Kalau dia tahu dah, maka sudah tentu dibenci kepada riak tuan-tuan. Sebab apa? Riak itu dia tidak mendatangkan sebarang manfaat pun, bahkan mendatangkan kebinasaan dalam kehidupan seseorang itu. Jadi kata ulama' bahawasanya bila dia tahu, memada, cukup dia yakin bahawa jika orang tahu niatnya riak yang ada dalam hatinya, tentu akan dibenci, tak suka kepada riak dan sebagainya. Maka oleh itu tuan-tuan, kalaulah bila mana kita ada riak juga, nak menunjuk-nunjuk dengan amal ibadah kita, pasti nanti orang lain akan tahu.
oh dia ni bukan ikhlas, dia nak nunjuk-nunjuk saja, ada udang di sebalik batu dan sebagainya. Pasti orang akan tahu, sama ada cepat ke lambat ke, pasti orang akan tahu. Pasti akan tahu. Dan orang akan tahu lagi mengutuk, menghina, mencecah. Lagi parah tuan-tuan. Sebab tu hilangkan terus. Hilangkan terus rasa takut kepada kutukan, cecaan manusia, hinaan orang dan sebagainya. Hilangkan. Habis. Dan jika ada ia mengerjakan ibadah dengan ikhlas, nescaya Allah Ta'ala zahirkan ikhlasnya itu bagi manusia, maka kasih mereka itu akan dia seperti kasih Allah Ta'ala akan dia, maka mendapat ia akan dua puji, puji Allah dan puji makhluk. Apa tuan-tuan kita nak hindarkan riak ni? Pastikan ibadah yang kita buat tu ikhlas. Lillahi ta'ala, ikhlas. Bila lillahi ta'ala, ikhlas, maka insya-Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan gerakkan hati-hati manusia, maka suka kasih kepada dia. Kerana dalam dia buat amal ibadah itu, dia ikhlas. Tidak mengharapkan pujian orang, tidak takut celaan orang, tidak ada yang lain melainkan Allah. Maka Allah Ta'ala akan jadikan manusia ni, maka kasih, cinta kepada dia. Nampak tuan-tuan? Siapa yang memegang hati-hati manusia ni? Allah Ta'ala. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati. Lepas tu nak kepada, bukan kita nak mengharap kepada orang suka kita tuan-tuan, tapi bila mana Allah Ta'ala menggerakkan hati manusia yang lain supaya kasih kepada hambanya, iaitu bila mana hambanya dia buat sesuatu itu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan tak payah nak susah-susah, nak tambat hati orang, nak sukakan hati orang, nak beli hati orang. Tak payah. Buat je ibadah, buat je amal dengan ikhlas. InsyaAllah tuan-tuan. Dan insya-Allah Allah Ta'ala duk gerakkan hati-hati manusia akan kasih kepada dia. Ni sibuk macam mana nak beli hati dia tak. Zikir pun tak ikhlas, mayang pun tak ikhlas untuk orang dan sebagainya. Makin nanti ada orang lagi makin benci tuan-tuan, makin jauh. Ya. Sebab tu pastikan betul-betul setiap amal yang kita buat tu betul-betul niat lillahi ta'ala. Hatta kerja yang kita buat tuan-tuan, kerja yang kita lakukan tiap-tiap hari. Apa kerja yang kita buat? Apa-apa pekerjaan lah. Menore ke, nyawit ke, jabat ke, meniaga ke. Pastikan, ya Allah, aku keluar pergi kerja ni untuk mencari rezeki kerana Allah Ta'ala. Mesti tetap ada kerana Allah Ta'ala. Aku pergi menoreh ini untuk mencari rezeki kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan bantu. Mana-mana kesulitan pun Allah Ta'ala akan bantu. Ramai duk kawan suka dia, kasih dia, rapat dengan dia. Nampak? Itu semua siapa buat? Allah Ta'ala buat. Dengan lantaran amal pekerjaan ibadah dia buat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tak payah modal yang besar tuan-tuan. Nak pening kepala, nak beli hati orang, nak tambat hati orang, nak supaya orang suka kita. Takkan tiap-tiap hari nak beli kek tuan-tuan. Oh, payah pula. Buat saja amal ibadah ikhlas. Tapi tuan-tuan, bila mana satu orang dia buat amal ibadah tu memang untuk makhluk, kerana makhluk, bukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan jauhkan sekeliling kita, kawan kita, sahabat kita, akan kutuk kita, cerca kita, marah kita, hina kita, akan jauh daripada kehidupan kita. Pada masa tu jangan salahkan orang lain. Orang tu tak suka kita, orang ni benci kita, orang ni kutuk kita, orang ni hina kita. Jangan salahkan orang lain, salah kita. Cek balik muhasabah. Ibadah kita buat, amal kita buat, selama ni betul tak lillahi ta'ala? Ikhlas tak? Ataupun kerana makhluk, kerana dunia, kerana pangkat, kerana jawatan. Dia sedih, menangis. Kenapa? Tak ada pun kawan nak kawan dengan saya. Semua duk kutuk saya, duk marah saya, duk keji saya. Tengok, cek balik amal ibadah dia tu macam mana. Dia buat tak betul-betul kerana Allah Ta'ala ataupun kerana makhluk. Nampak tuan-tuan? Sebab tu taat saja, buat saja
apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu besar main peranan niat tu. Bila niat kita lillahi ta'ala, ikhlas, Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan tuan-tuan. Mudah. Walaupun banyak kerja tuan-tuan sampai membebankan, maka dia tidak sampai terasa problem yang datang tu adalah perkara yang membebankan. Sungguh. Kadang ada orang dia nak pergi kerja, dia berat je macam. Kan? Bergaduh dengan orang pejabat, bergaduh dengan kawan dan sebagainya. Sebab betulkan niat tuan-tuan, betulkan niat. Anak-anak pergi belajar pun kena betulkan niat. Anak pergi belajar ni menuntut ilmu, tak untuk dapat ilmu. Kerana pergi sekolah ni untuk dapat ilmu kerana Allah Ta'ala. Pasakkan betul-betul niat yang betul, tujuan yang betul. Ini mak bapak sekarang tuan-tuan, dia anak-anak kecil lagi dia dah ajar niat yang salah. Along belajar betul-betul tau, nanti senang, boleh kerja sedap-sedap, gaji besar. Lah, kakak belajar pandai-pandai mak nak akak jadi doktor nanti. Nanti mak tumpang senang sikit. Tak ada pun tuan-tuan selitkan kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Pasakkan betul-betul. Along pergi sekolah, dapat belajar ilmu, dapat ilmu, ambil ilmu banyak-banyak, belajar ilmu kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Pastikan kerana Allah Ta'ala. Adapun dia tu jadi apa ni tuan-tuan, semua dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dah. Dah tetap dah Allah Ta'ala dah tuan-tuan. Dia doktor ke, engineer ke, ustaz ke, apa semua dah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang pentingnya kita ini pastikan amal pekerjaan ibadah kita betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bila ikhlas, nescaya Allah Ta'ala akan zahirkan tuan-tuan. Sekeliling manusia ni akan suka kepada dia, kasih kepada dia, dan Allah Ta'ala pun akan suka kepada dia. Allah Ta'ala boleh perintahkan semua makhluk di langit dan di bumi tuan-tuan kasih dan cinta kepada dia, lantaran dia buat amal ibadah pekerjaan dia ikhlas kerana Allah Ta'ala. Maka di situ kata ulama dia dapat dua pujian. Satu pujian daripada Allah, satu pujian daripada makhluk. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kena faham tuan-tuan, itu kunci je. Jangan nak mengharapkan orang suka kita, pujian kita, cela kita, jangan. Buat saja ibadah, pastikan niat betul-betul, ikhlas kita kerana Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri tuan-tuan apa lagi yang kadang-kadang kita pun tidak minta, pasti Allah Ta'ala akan beri. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan ada pun sebab yang ketiga bagi riya itu, iaitu tama'. Wallahu a'lam. Sampai situ dulu tuan-tuan. Nanti tak habis, nanti sampai pukul 12 ni. Sebab yang penting faham, kita usaha dapat amal dan sampaikan. Yang penting kita usaha macam mana supaya kita dapat jauhkan riak. Kalau ada bunga-bunga riak, macam mana nak ubati riak tersebut? Rugi tuan-tuan. Kita hidup bukan lama pun, esok lusa kita mati. Kalau masa kita tak sedar dalam hati kita, dalam kalbu kita ada riak, buat sesuatu ni nak sukakan orang suka kepada kita, pujian kita apa semua, habis. Maka satu kerugian yang besar, bukan hanya di dunia tapi di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan kita daripada sifat-sifat mazmumah, bersihkan hati kita, kalbu kita daripada sifat-sifat mazmumah, kuatkan iman kita, tambahkan amal salih ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan kita mendapat pujian daripada Allah dan pujian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.